Terima kasih Datuk Ketua. Kementerian Dalam Negeri mempunyai 34 muka setengah Datuk Ketua jawapan. Jadi kalau ada kerjasama daripada ahli-ahli yang berhormat, insya-Allah saya boleh tamatkan sebelum pukul 1. Ya, sila. Kalau banyak penjelasan, saya bimbang kita akan jawab secara bertulis lepas pukul 1, Datuk Ketua. Datuk Ketua, dalam sesi perbahasan yang lalu, saya ulangkan sedikit satu paragraf tu. Yang Berhormat Bagan bertanya mengapa berapa keperluan untuk melantik dan menggaji pegawai keselamatan hingga jumlah mereka melebihi anggota polis. Untuk maklumat ahli yang berhormat, keperluan pengawal keselamatan ini adalah ditentukan oleh permintaan pasaran. Jumlah keperluan pengawal keselamatan akan meningkat sekiranya berlaku pertambahan premis-premis pekerjaan, premis-premis swasta dan kawasan-kawasan kediaman, dan dimemerlukan pengawasan yang agak lama setiap hari dengan tugasan secara giliran ataupun shift. Bagi makluman kepada semua ahli yang berhormat, bidang kuasa pengawal keselamatan di Malaysia adalah tertakluk di bawah Seksyen 2 bracket A Akta Agensi Pensendirian 1971, iaitu bagi mengadakan pengawalan dan perlindungan bagi keselamatan orang lain atau keselamatan harta atau penjaga orang lain. Yang Berhormat Seputih dan Yang Berhormat Batu bertanya, isu aktiviti pelajar bernama Joshua Wong dan Liao Kong Hong yang terlibat dalam pergerakan Yellow Umbrella di Hong Kong yang telah dihantar pulang. Kementerian Dalam Negeri melalui Polis Diraja Malaysia tidak pernah betul. Maklumat ni banyak sangat. Joshua Wong telah dihantar pulang oleh pihak kuasa pada 26 Mei 2015 masa ketibaan di lapangan terbang Kuala Lumpur. Kerana beliau dianggap banyak terlibat dengan apa yang berlaku di Hong Kong, iaitu uprising of youth and new social activism, juga di Singapura dan Hong Kong. Dengan itu, maka kerajaan telah membuat keputusan supaya beliau dihantar pulang kerana kita Malaysia tak perlu menerima orang sebagai Joshua Wong ini. Yang Hormat. Jadi Kementerian Dalam Negeri dan Polis Diraja Malaysia tidak pernah mengamal sikap pilih kasih terhadap mana-mana pihak memasuki isu yang berkaitan aktivis pelajar yang berumur 18 tahun berkenaan. Sehubungan dengan itu, pihak polis dan Jabatan Imigresen Malaysia akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu, termasuk menolak kemasukan mana-mana warga negara asing yang cuba memasuki negara ini dengan niat untuk mengganggu-gugat keselamatan dan ketenteraman awam. Tindakan menolak tersebut adalah selaras dengan kerjasama serantau dan global dalam memendungkan penukaran aktiviti yang boleh menjejaskan hubungan dua hala di antara dua-dua negara. Untuk makluman ahli yang berhormat, tindakan not to land ataupun refuse to entry yang dikenakan ke atas Joshua Wong juga tidak dikecuali kepada mana-mana warga asing sekiranya mereka boleh mendatangkan ancaman kepada keselamatan negara, termasuklah oleh Hong Kong sendiri dan beberapa lokasi lain. Berdasarkan maklumat yang terima masuk dari negara asal individu berkenaan, aktiviti penama tersebut terbukti menerusi beberapa siri demonstrasi haram beberapa lokasi sekitar Hong Kong, menerusi ceramah yang menentang kerajaan China. Tan Sri Yang Ketua, Yang Berhormat Bagan bertanya usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk menjamin keselamatan negara daripada dicerobohi dan kes penculikan rakyat terutama di Sabah tidak berulang. Pihak kementerian melalui Polis Diraja Malaysia sentiasa memberi perhatian yang khusus untuk mengendalikan kes penculikan secara serius dengan wujudnya cawangan operasi khas Ops Scorpion untuk menyelesaikan sebarang kes penculikan yang berlaku di dalam negara. Statistik kes penculikan yang berlaku di negeri Sabah bagi tahun 2004 hingga 2014 adalah sebanyak 13 kes. Bagi tahun 2015 hingga Mei adalah 2 kes.
pihak PRM telah menangkap 2 orang dan telah pun dituduh di mahkamah atas kesalahan menculik. Bagi menjamin keselamatan Timur Sabah, kerajaan telah menubuhkan Eastern Sabah Security Zone ataupun East Zone dan Eastern Sabah Security Command ataupun ESCOM untuk menjamin keselamatan perairan negara dari dicerobohi dan mengelak kes penculikan khususnya di Sabah dari berlaku dengan menambahkan aset dan kekuatan pegawai kuasa di kawasan berkenaan. Yang Berhormat Bacok pula bertanya mengapa pihak polis bertindak berat sebelah dalam isu penahanan dan soal siasat tahanan, sebagai contohnya kes penurunan salib oleh abang kepada Ketua Polis Negara yang hanya disoal siasat selama 4 jam sahaja, sedangkan pemimpin Pakatan Rakyat disoal siasat berhari-hari. Untuk makluman ahli yang berhormat, berhubung dengan isu penghimpunan bagi memantah kewujudan gereja di kawasan Taman Medan di Metro Square Taman Medan, Petaling Jaya pada 20 April 2015. Pihak polis telah membuka kertas siasatan berkait Petaling Jaya Report 5415-2015 di bawah Seksyen 4, 8 dan 511 Kanun Keseksaan atas kesalahan cuba melakukan pencerobohan bangunan. Dalam kejadian tersebut terdapat lebih kurang 40 orang hadir dan berkumpul di kawasan tersebut. Tidak timbul isu berat sebelah dalam penyiasatan polis, memandangkan kesemua mereka yang diarahkan hadir ke balai polis untuk membantu siasat telah hadir memberi keterangan penuhnya, maka tidak perlu untuk menangkap, ditahan, reman atau digari bagi menangkapkan siasatan. Pihak polis akan menjalankan siasatan tanpa mengira kedudukan pahaman politik seseorang. Siasatan yang dijalankan adalah truth without fear and favor. Berhubung dengan pertanyaan yang berhormat Kota Semarahan berkenaan dengan respons time pihak polis di Kota Semarahan. Menteri boleh. Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, tentang isu penurunan salib di Taman Medan kawasan saya ni, di mana pihak gereja mereka khawatir tentang insiden ni, dan kalau kita tidak ambil tindakan yang tegas terhadap mereka yang buat protes tentang paksaan penurunan salib ini, dan sekarang masalah mereka nak gantung balik salib ni ke tempat asal, dan mereka khawatir tentang keselamatan mereka. So mereka minta jaminan dari pihak polis. Apakah jaminan polis yang boleh bantu mereka untuk menggantung balik salib itu? Terima kasih. Terima kasih Datuk Tan Sri Yang Tua. Soalan yang berhormat, ini adalah soalan yang praktikal Tan Sri Yang Tua. Saya cukup yakin pihak gereja boleh berbincang dengan pihak polis, dan saya telah menjawab soalan ini dalam ucapan peneguhan, mengatakan bahawa apabila satu-satu kumpulan, sama ada kita nak bina surau, nak bina masjid ataupun temple, kita mesti dapat kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. Apabila mendapat kebenaran sedemikian, dan maknanya kerajaan telah melulus penubuhan satu gereja di tempat tersebut, jadi keselamatan pengambilan agama di negara ini adalah dijamin, dan saya cukup yakin pihak polis boleh bekerjasama dengan pihak gereja apabila dipinta bantuan daripada pihak polis. Tan Sri Yang Tua, saya menjawab soalan daripada Kota Semarahan. Sememangnya pihak polis telah menetapkan tempoh antara 8 hingga 15 minit bergantung kepada jarak panggilan antara kedudukan terdekat mobil patrol vehicle dengan tempat kejadian, khususnya di kawasan-kawasan sebagai kawasan yang masih boleh dikatakan suburban di Kota Semarahan. Tan Sri Yang Dipertua, Tan Sri Yang Dipertua, Yang Berhormat Pengkalan Cepa bertanya, adakah masalah dadah ini hanya melibatkan urusan perniagaan ataupun merupakan agenda kuasa tertentu untuk meruntuhkan negara? Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan masih
berpendirian bahawa dadah adalah musuh nombor satu negara. Sehingga kini motif utama masalah dadah ialah lebih kepada perolehan keuntungan oleh sindiket dadah dan bukan agenda kuasa tertentu untuk meruntuhkan mana-mana negara. Kerajaan sentiasa memandang serius terhadap isu dadah dan mengambil pelbagai usaha untuk mementeraskan dadah. Polis Diraja Malaysia menjalankan usaha dan penguasaan dengan kerjasama agensi-agensi iaitu Kasam Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Bahagian Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia selain daripada agensi anti dadah kebangsaan. Indra mau kata. Sini. Indra mau kata. Mana satu? Mana satu? Mana satu? Rata panjang ataupun mana? Terima kasih Tuan Ketua. Sila. Terima kasih Menteri. Saya nak tanya Menteri lah. Saya melihat apa ni pusat-pusat serunti ni makin lama makin bertambah. Saya nak tahu pandangan daripada kerajaan dan Yang Berhormat Menteri sama ada dengan langkah-langkah yang diambil oleh negara kita hingga kini berkenaan dengan penagihan dadah dan penyalahgunaan dadah. Adakah kita berjaya mengurangkan masalah ini ataupun ianya masih berterusan meningkat? Terima kasih. Saya menjelaskan isu yang sama. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh pihak Yang Berhormat berkenaan dengan langkah yang telah diusahakan oleh kerajaan untuk menangani isu dadah. Persoalannya sekarang ialah di segi pengawalan. Saya di kawasan sempadan, di mana kita melihat penyeludupan dadah tak berkurangan. Dan perkara ini sangat membimbangkan kita, apalagi melibatkan remaja-remaja dan pelajar-pelajar sekolah juga yang terlibat. Apa yang saya dah tahu dari apa yang saya dapat maklumat secara tak langsung daripada rakyat, di mana didapati ada juga anggota keselamatan, polis ataupun kastam dan sebagainya yang bertanggungjawab, yang dibiayai secara bulanan oleh pihak pengedar-pengedar dadah ini. Jadi sejauh mana pemantauan ini dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan tidak ada seorang pun pegawai keselamatan ataupun pengawal-pengawal terutama di kawasan sempadan yang mengambil rasuah daripada pengedar-pengedar dadah ini, menyebabkan mereka boleh melakukan kerja ini secara mudah kerana ada bayaran-bayaran khusus yang dibayar. Dan begitu juga saya nak tahu setakat ini apakah ada tindakan, berapa tindakan yang telah diambil oleh pihak kementerian terhadap pegawai-pegawai macam ni, berapa kes yang telah diambil tindakan, dan sejauh mana pemantauan dibuat juga kepada pelajar-pelajar sekolah. Sebab kita dapati ada juga mereka menggunakan pelajar-pelajar sekolah untuk pengedaran dadah. Dan yang paling saya tak faham sekali ialah kenapa ada jalan-jalan utama yang risiko tinggi, pusat pengedaran dadah, tapi tidak diletakkan kawalan keselamatan. Saya bagi contoh, kalau di Rantau Panjang kawal jalan melalui Kampung Siram yang sebelumnya ada kawalan polis, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi dia terus badah ini keluar daripada sempadan ini terus masuk untuk ke jalan utama tanpa ada sekatan. Jadi kenapa perkara ini berlaku? Minta penjelasan. Terima kasih. Soalan daripada yang pertama tadi berhubung dengan sama ada penglibatan penggunaan dadah ini berkurangan ataupun bertambahan. Datuk Yang Tua Tan Sri yang pertama, yang Tua memang kita melihat ancaman dadah ini masih berterusan dan masih semakin kuat. Oleh kerana sebagaimana yang saya telah menjawab dalam soalan pada pagi tadi, bahawa pendedahan negara kita kepada dadah ini masih amat terdedah. Yang pertamanya dasar-dasar negara-negara pengeluar dadah, khususnya saya sebagaimana yang saya sebut awal tadi, bahawa di Emerald Crescent yang masih melihat dadah ini sebagai satu industri yang besar dan memberi kepulangan yang besar kepada negara mereka, maka dadah ini dikeluar begitu rupa dan diekspor begitu rupa, dan ini telah tercicir ke negara kita. Dan begitu juga di Golden Crescent, iaitu di negara Afghanistan, Iran dan Pakistan, di kawasan-kawasan Golden Crescent ini, yang mana pilihannya amat jelas.
sama ada mereka terlibat dengan perkara yang lebih baik buruk daripada dadah ataupun penglibatan dengan penanaman dadah sebagai satu industri yang mudah dibuat dan tidak menggunakan kos yang tinggi dan pengeluaran yang payah. Jadi juga yang terdekat sekali dengan kita ialah masalah the Golden Triangle, yang mana Tan Sri sendiri amat mengetahui bahawa negara-negara terlibat belum lagi mahu menukarkan industri mereka daripada penanaman dadah kepada penanaman pokok-pokok benda-benda lain, umpamanya kepada palm oil dan sebagainya. Jadi dalam keadaan semikian, begitu juga pengeluaran dadah sintetik daripada negara Afrika dan negara China dan juga daripada Filipina yang telah mengalir masuk ke negara kita sebegitu rupa. Jadi masukan ini walaupun ditangkap begitu oleh pihak polis dan pihak custom, berpuluh-puluh juta nilai-nilai dadah ini telah ditangkap kita di lapangan terbang dan sebagainya, masih juga boleh mengalir masuk ke negara kita. Jadi dalam keadaan sedemikian, memang dalam perhatian kita dia belum lagi ada kesan-kesan penurunan walaupun kita telah menggunakan undang-undang kita dengan begitu rupa dan penguasaan kita banyak dan penangkapan dan perampasan yang kita buat pun begitu banyak juga. Terima kasih. Saya telah mendengar jawapan yang Berhormat Menteri tadi dan komitmen kerajaan bahawasanya oleh kerana ada pendekatan baru dan mungkin kerajaan akan melaksanakan pendekatan baru untuk mengatasi masalah ini. Saya rasa itu adalah perkara yang boleh disambut baik. Saya harap pendekatan baru ini lebih berkesan. Terima kasih. Pengenalan pendekatan baru ini juga Datuk Tan Sri yang tua masih dalam perancangan kita. Saya tadi pun menjawab dan telah memberi maklumat sedikit. Saya sendiri mempengerusi satu jawatankuasa di bawah Majlis Sosial Negara, yang mana kita dikehendaki mengkaji apakah perluan sokongan dan bantuan pada agensi dadah anti dadah negara, dan supaya AADK itu boleh membantu NGO dan pihak sukarelawan di seluruh negara untuk membantu kita memerangi dadah ini, dan juga membantu kementerian-kementerian lain, khususnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Belia dan Sukan, supaya kita membawa kesedaran kepada dadah ini bukan saja di peringkat mereka yang terlibat dengan dadah dan keluarga-keluarga mereka, tetapi juga kepada anak-anak muda yang dalam sekolah, di bangku sekolah, yang kita ketahui hingga yang umur di bawah 10 tahun pun kita kesan telah terlibat. Dan tindakan-tindakan kita sekarang ialah untuk membuat vetting di seluruh pelajar-pelajar daripada peringkat-peringkat sekolah hingga peringkat-peringkat universiti. Tapi kekangan yang kita hadapi ialah peruntukan sumber kewangan yang akan kita salurkan.
berkompromi dengan kesalahan-kesalahan demikian. Jadi Tan Sri Yang Ketua izinkan saya untuk meneruslah, kalau tidak tak boleh habis Yang Hormat. Jadi PDRM sebagai agensi penguatkuasa utama terus memberi fokus utama ke arah mementeraskan bekalan dan permintaan dadah dalam negara. Sehubungan itu, PDRM telah mempertingkatkan tindakan penguatkuasaan melalui strategi seperti berikut: memperluaskan lagi jaringan kerjasama peringkat antarabangsa dan sarantau, berkongsi maklumat risikan dan kemahiran serta menjalankan operasi bersama, menubuhkan Special Tactical Intelligence Narcotic Group ataupun STING untuk mementeraskan drug king atau sindiket pengedaran dadah berskala besar. Ketiga, memperkasakan penguatkuasaan sempadan dengan memperketatkan lagi pemantauan di pintu-pintu masuk utama negara. Yang keempat, mempertingkatkan kerjasama dengan agensi penguatkuasaan tempatan dan berkongsi maklumat risikan, peralatan dan perjalanan operasi bersepadu. Dan kelima, mempertingkatkan operasi ke atas pengawalan dengan apa-apa aktiviti berhubung dengan dadah berbahaya. Akta dadah berbahaya pelucutan harta 98 yang berkuat kuasa mula 1988 merupakan suatu akta yang membolehkan penyitaan dan pelucutan harta dilakukan ke atas harta yang diperolehi melalui aktiviti dadah. Kerajaan adalah komited untuk mementeraskan masalah dadah melalui usaha diambil dan penguatkuasaan akta-akta yang sedia ada. Tan Sri Yang Tua Yang Berhormat Kuala Kedah bertanya mengapakah kerajaan tidak berjaya dalam misi mementeraskan penagihan dadah walaupun statistik penagihan dadah berkurangan namun jumlah penagihan dadah berulang meningkat. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, penagihan dadah merupakan sejenis penyakit kronik yang mudah berulang. Chronic relapsing disease. Rawatan dan pemulihan ke atas penagih dadah merupakan satu proses yang kompleks dan sukar kerana recovery ni tiap penagih adalah berbeza dan bergantung kepada pelbagai faktor bersekitaran kemasukan tahap keparahan penagihan, latar belakang keluarga, sokongan sosial dan masyarakat serta pelbagai faktor lain. Proses rawatan dan pemulihan memerlukan masa yang panjang kerana pemulihan merupakan proses panjang hayat. Bekas penagih dadah perlu mendapat sokongan berpanjangan daripada rakan-rakan dan pemulihan dan ahli-ahli keluarga agar mereka kekal pulih. Penglibatan dalam program dengan komuniti setempat dan mempunyai pekerjaan juga membantu dan mengalihkan fungsi sosial seseorang bekas penagih dadah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang bekas penagih dadah kembali penagih semula, antaranya pengaruh kawan-kawan, kedua tekanan jiwa, ketiga rangsangan, keempat menahan sakit, kelima keseronokan, keenam penolakan perimanan oleh keluarga, penerimaan oleh keluarga dan penolakan penerimaan oleh masyarakat. Berhormat kena batangan berdiri. Sila. Terima kasih Tan Sri Muhammad Menteri. Berbicara soal dadah dan polisi kerajaan, dadah ini masih dikategorikan sebagai musuh utama negara dan juga perlu diperangi. Tetapi sedarkah Yang Berhormat Menteri, kita seolah-olah gagal dalam menangani pengurusan dadah berbahaya ini? Sebab saya boleh dikira setiap ada perbahasan saya membahas soal kelemahan penguatkuasa membenteras kemasukan dadah di negara kita. Peningkatan penagih dadah meningkat, bukan saja di bandar, bahkan di kampung-kampung ada sindiket. Dan kalau di Sabah ini, dadah jenis sabu ini saya berani menyatakan
dia boleh diperolehi seperti membeli pisang goreng. Di mana-mana penjuru gelap ada saja sindiket menjual dadah, ada pembeli dadah. Jadi persoalannya rakyat hairan kenapa perkara begini boleh berlaku. Adakah polis tidak memantau, ataupun mereka bukan menuduh tetapi adakah polis terlibat dalam sindiket tersebut? Sebab dia berleluasa, hairan. Jadi masalah yang dihadapi, ramailah di antara remaja-remaja kita ini yang kurang iman ini, yang seperti yang Berhormat Menteri cakap tadi, keseronokan, for fun, mungkin mencoba-coba dan terus terjerumus, dan akhirnya pusat pemulihan kita pun tidaklah begitu hebat. Kalau pusat pemilihan kita tidak begitu hebat, tidakkah kementerian mungkin mencadangkan meninjau di mana pusat. Jadi kenapa tidak kita cari, sedangkan dia masih musuh utama negara kita? Terima kasih, Tan Sri. Asik Menteri, sebelum menjawab dulu saya nak buat beberapa komen untuk meningkatkan perbahasan. Saya mohon kepada menteri-menteri apabila beruja sekali-sekala apabila sampai waktu posing umpamanya, tengok di atas, perhatikan kiri kanan kalau ada ahli yang berhormat yang ingin mencela. Jadi kalau dibuat begitu, kalau memanggil yang berhormat yang sedang berdiri itu, maka itu sebagai kebenaran untuk kasih laluan. Jadi tidak payahlah speaker atau timbalan-timbalan speaker memanggil yang berhormat. Kadang-kadang kami tidak tahu bila yang beruja itu buat posing sementara, karena kadang-kadang idea itu lari. Keduanya, sebelum reformasi kita dapat buat seperti yang saya perjelaskan beberapa minggu yang lalu, saya mohon kerjasama daripada ahli yang berhormat dengan serius untuk memikirkan keadaan. Sewaktu mencela, kita semua tahu peraturan mesyuarat, yaitu cuma perkara-perkara yang samar yang kita tidak paham ataupun perlu penjelasan daripada menteri yang menjawab yang kita ungkitkan. Jangan sama sekali beri pendapat-pendapat baru yang menimbulkan lagi suasana di mana itu perlu juga diperbahaskan. Jadi saya mohon maaf kalau itu menyinggung perasaan yang berhormat, tetapi itulah peraturan mesyuarat. Kalau itu dapat kita buat, kita akan berbahas dengan baik. Sebagai makluman juga, reformasi nanti yang kita buat ini adalah melibatkan menteri-menteri untuk menjawab soalan-soalan secara spontan daripada ahli-ahli yang berhormat yang tidak memerlukan notis. Dan kita perhatikan di negara-negara luar, soalan diajukan tidak lebih daripada 1 menit. Menteri menjawab dalam 2 menit, selesai dalam 3 menit. Kemahawan saya, reformasi ini mesti dilaksanakan selewat-lewat bulan 3 atau bulan 4 tahun depan. Mulai praktis sekarang ahli yang berhormat. Mulai praktis sekarang. Soal tidak sampai 1 menit. Jawaban menteri 3 menit. Siapa cara tarik tansi sudah betul kan? Dia ada melincong sana sini sedikit, tetapi dalam keadaan sekarang boleh saya maafkan. Tetapi apabila sudah saya bercakap tadi ini, tidak boleh. Pokok sena tidak boleh sewenang-wenang berdiri terus buat komen, lepas itu sinis ada politikal. Mulai belajar secara sekarang, sama-sama kita train kita punya diri dahulu. Jadi kalau tidak mau melibatkan diri dalam perbahasan, tulis memo kepada saya. Yang berhormat speaker, saya tidak mau turut berbahas. Bolehkah saya keluar di luar sana bising-bising daripada mengganggu mesyuarat? Terpaksa saya mengeluarkan. Jangan buat begitu. Selepas itu buat kenyataan akbar di luar. Konon speaker emosional, speaker tendang saya, speaker tidak adil. Sebenarnya ada yang berhormat sendiri yang tidak bersikap adil kepada diri masing-masing. Jadi jangan semua kejahatan itu dilonggokan kepada saya. Belum cukup lagi ke apa yang saya buat. Saya sanggup letak jawatan.
Jadi tolong beri kerjasama kepada saya. Jangan main-main lagi. Kita ini semua wakil rakyat. We must take our responsibility seriously. Kalau kamu tidak, yang memang tidak kerjasama, pokok senang sudah berdiri lagi. Belum pun saya habis cakap pokok senang. Tan Sri, saya nak minta jaminan. Apakah Tan Sri jamin bahawa bulan 3, bulan 4 ini kita... Saya tidak boleh berjaminan yang berhormat. Kalau tak boleh beri jaminan... Yang berhormat, dulu yang berhormat. Biar sekejap. Kalau bulan 3, bulan 4, kerajaan tidak bersetuju tentang format baru ni, apakah Tan Sri akan mengemukakan sekali lagi surat peletakan jawatan? Yang berhormat. Saya tidak tahulah ahli-ahli yang berhormat yang lain. Saya cakap sekali. Bukan macam pokok sana. Asik sindir menindir di antara satu sama lain, provok orang dan sedemikiannya. Saya tidak pandai provok. Saya sentiasa mengutarakan kata. Jadi ambil peringatan kepada ini. Jadi jangan diulang. Satu lagi yang ingin saya tekankan di sini. Kalau buat kenyataan akbar, jangan sewaktu keluar daripada Dewan, yang ada laluan ada 2 tip mira itu, apabila diberhentikan oleh pemerintah, jangan buat kenyataan akbar di situ, karena itu menghalang lalu lalang. Jadi kalau ada yang berhormat yang mau publicity setiap hari, carilah tempat sana mana sesuai baru buat publicity. Jangan ganggu orang lain. Diambil perhatian secara serius. Kalau tidak, saya kerja secara serius. Sila Menteri. Terima kasih. Tadi Yang Berhormat daripada Kenetangan menyoal, saya pun dah lupa panjang cerita. Jadi saya dua jawapan lah, bahawa pada kita sentiasa serius untuk menangani masalah dadah di negara ini. Yang kedua, kita tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak penguatkuasa yang terlibat dengan masalah penyalahi undang-undang. Itu masuk polis. Jadi yang ketiga, saya berharap supaya pihak masyarakat yang mengetahui, tolong kalau tak dapat hubung polis, hubung dengan saya terus. InsyaAllah saya boleh ambil tindakan sebagaimana yang disebutkan tadi, Yang Hormat. Jadi Tan Sri Yang Tua, saya sambung sekali lagi. Seorang penagih dadah itu dikatakan pulih setelah menepati kriteria seperti berikut. Tidak bergantung dari segi fizikal dan psikologik terhadap dadah. Kedua, terdapat membina semula dan mengeratkan hubungan dengan keluarga. Menyedari tanggungjawab terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Yang keempat, mempunyai pekerjaan untuk menyara diri dan keluarga. Kelima, tidak terlibat dengan aktiviti jenayah. Keenam, mendapat membina kemahiran daya tindak coping skill untuk menghadapi masalah cabaran. Yang keenam, 7, mampu mengintegrasi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat untuk membina jaringan sosial yang baru dan sihat. Dan ke-8, menyedari dan berupaya untuk mengamalkan hidup sihat. Program pemulihan dadah dilaksanakan di Malaysia, termasuk transformasi yang dijalankan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, di rantau ASEAN dan oleh United Nations on Drug and Crime ataupun UNODC sebagai satu model yang terbaik. Oleh itu, usaha kerajaan dalam menangani masalah dadah tidak boleh dianggap sebagai tidak berjaya. Dalam usaha menangani masalah penagihan yang merupakan sejenis penyakit yang mudah berulang, apa yang penting adalah untuk memberi peluang kepada penagih dadah untuk mendapatkan rawatan dengan mudah dan meningkatkan accessibility kepada program yang sedia ada. Tan Sri Yang Ketua, Yang Berhormat Putatan bertanya apakah tindakan yang telah diambil ke atas hasil siasatan Suruhanjaya Siasatan Pendatang Asing di Sabah. Untuk makluman ahli yang berhormat, seperti mana yang dimaklumkan pada 3 Disember 2014, kerajaan telah mengumumkan hasil dapatan Suruhanjaya Siasatan Pendatang Asing di Sabah. Susulan daripada itu, kerajaan juga telah bersetuju untuk menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Warga Asing di Sabah
yang mempunyai dua tier. Satu, Jawatankuasa Induk Pengurusan Warga Asing di Sabah yang mengurusi bersama oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, serta Jawatankuasa Teknikal Pengurusan Warga Asing di Sabah yang dipengurusi oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Joseph Haring Ketingan, Timbalan Ketua Menteri Sabah. Pasir Putih berdiri Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Timbalan Menteri. Masih bab dadah, saya ingin menyampuk tentang chronic relapsing disease. Mengatakan mengambil dadah ini adalah satu penyakit yang kronik dan relapsing. Tapi saya ingin tambah bahawa ia is by choice. Dia adalah pilihan. Mana kalau seorang tidak ada, bukan paksaan untuk dia tidak memilih atau menggunakan dadah. Itu pertama. Kemudian tentang ada obatnya, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obat. Nampaknya kita belum lagi menjumpa obatnya kerana masalah ini berterusan. Soalan saya, tidakkah kita perhati di dalam Al-Quran dan hadis bahawa di sana itu ada obat untuk dadah ini? Itu obat kepada penggunaan benda-benda yang muskir atau benda-benda yang melalaikan otak ini, seperti arak. Obatnya ialah rotan. Rotan ini kalau seorang itu minum arak, maka rotannya ialah 40 rotan. Ini obat yang telah dibuat begitu lama dan masalah dadah ini tidak menjadi masalah dahulu. Tetapi apabila kita meninggalkan obat ini dan kita mencari obat-obat yang lain, maka disitulah masalah yang kita hadapi sekarang. Tidak ada penyelesaian. Jadi tidak bolehkah kita memikirkan semula untuk mengurangkan demand kepada dadah? Bila tidak ada demand, tidak ada supply. Kalau demand itu banyak, supply akan datang ke mana-mana. Walaupun sempadan dan penguatkuasaan kita kuat semanapun, kita tidak mungkin dapat mengikat supply itu. Jadi we must concentrate on the demand. Demand itu ialah rotan. Sesiapa yang ambil dadah, rotan. Bila kita boleh laksanakan penguatkuasaan ini? Terima kasih. Tan Sri Yang Tua, saya menerima hakikat apa yang Yang Berhormat sebut daripada Al-Quran itu. Tetapi Yang Berhormat, dalam keadaan dunia moden sekarang, kita juga ada mempunyai rintangan yang tertentu Yang Berhormat dalam melaksanakan fizikal hukuman sedemikian rupa. Jadi pada masa sekarang kita ada bekerjasama dengan pihak-pihak mengendalikan pusat-pusat penagihan pemulihan dadah ni yang menjurus kepada agama, moral dan spiritual. Tapi soalan penderaan menerusi rotan ini tentu belum lagi kita buat dan belum lagi kita kaji sebenarnya. Tan Sri, itu saja yang boleh saya jawab atas soalan Yang Hormat. Terima kasihlah Yang Hormat. Putatan bertanya, di bawah Jawatankuasa ini kerajaan menumpukan perhatian kepada usaha-usaha way forward, mana di antaranya adalah mengemukakan cadangan pembaikan pengurusan warga asing yang berada di Sabah berdasarkan hasil siasatan Suruhanjaya, mengkaji pelaksanaan pengurusan warga asing sedia ada di negeri Sabah, mengemukakan show ke atas status keberadaan warga asing di Sabah mengikut undang-undang dan peraturan serta mencadangkan pelan tindakan bagi pengurusan warga asing di Sabah. Jawatankuasa ini juga diberikan peranan untuk mendapatkan maklum balas daripada masyarakat Sabah berhubung menambahbaikan pengurusan warga asing di Sabah. Itu barang cadangan dan pandangan berkaitan dengannya boleh disalurkan melalui Jawatankuasa Teknikal. Beberapa pihak juga telah tampil ke muka memberi cadangan serta pandangan terdapat di antara yang sedang dalam tindakan penelitian Jawatankuasa ini. Antara pihak yang telah tampil adalah wakil daripada Sabah Law Association serta beberapa individu yang ingin dikenali sebagai the Independent Committee on the RCI Report. Dari aspek penguatkuasaan, kerajaan melalui Jawatankuasa ini juga komited mengadakan usaha untuk menteraskan kebanjiran pendatang asing tanpa izin. Ini diperhebatkan melalui operasi bersepadu yang diantara anggota oleh Jabatan Immigration Malaysia, Eastern Sabah Security Command,
pihak berkuasa tempatan Polis Diraja Malaysia yang mana ia diterajui oleh Majlis Keselamatan Negara Negeri Sabah. Operasi bersepadu ini adalah tambahan kepada operasi harian yang dilaksanakan oleh agensi pelaksana tersebut. Selain itu, operasi bersepadu di kawasan East Zone dalam konteks operasi harian dengan tema tidak hari tanpa operasi. Itulah Yang Amat. Jelasan. Kita akui bahawa agensi-agensi yang Berhormat sebutkan tadi itu memang sudah ada langkah-langkah operasi. Tapi kekangan dia yang saya difahamkan ialah kekurangan pusat-pusat tahanan. Pusat tahanan yang ada sekarang tidak mencukupi. Pertanyaan saya kepada Yang Berhormat ialah apakah rancangan kerajaan dan adakah peruntukan tersedia untuk membina pusat-pusat tahanan untuk menambah bilangan pusat tahanan yang ada sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Jenis soalan yang saya amat terima kasihlah terus kepada soalan. Saya kementerian akan mengkaji Yang Amat keperluan untuk mengadakan pusat tahanan yang baru. Dan walau bagaimanapun, kalau keperluan ini ada dan kalau agensi di Sabah itu memohon, kita cukup yakin menteri mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan mana-mana tempat sebagai pusat tahanan sementara. Yang Berhormat, sebenarnya keperluan bukan lagi mau dikaji. Pihak Eskom sudah memberitahu bahawa operasi bersepadu di pusat-pusat bandar sudah dilaksanakan. Tapi mereka belum lagi masuk ke kawasan ladang sebab tidak ada tempat tahanan, pusat tahanan untuk PTI ini. Memang ada keperluan. Pihak Eskom sudah menyatakan, tetapi peruntukan tidak dibagi. Itu pertanyaan saya. Sebab kalau dikaji lagi, sampai bila? Sebab ini perlu dilaksanakan sekarang. Dia di pusat bandar sudah dibuat, di Lahadatul sudah dibuat, di Sendakan sudah dibuat, Kota Kinabalu sudah dibuat, tapi mereka belum lagi masuk di ladang. Di ladang lebih ramai Yang Berhormat. Lebih ramai PTI di ladang sebab ada pihak-pihak yang mengambil mereka sebagai pekerja. Tetapi kalau dia masuk ke ladang, mana mau diletakkan di mana? Di mana mau disimpan? Saya ambil perhatian Yang Berhormat. Betul. Tan Sri saya ambil perhatian. Yes, soalan yang sama. Jadi kalau yang sama Yang Amat tak perlu tanya lagi. Jadi ada sikit beza. Sebab saya mau tahu, kita mau tahu ini luar-luar komiti punya itu sudah set up. Tapi sekarang sudah hampir mau 1 tahun sudah, 6 bulan sudah lepas. Kita tidak dengar apa-apa keputusan dari ini dua-dua jadi ahli jawatan kuasa. Jadi bila ada time frame kah yang untuk ini luar jawatan kuasa mentupu apa-apa yang resolusi boleh berhenti satu keadaan begitu. Kita yang menunggu-nunggu tapi nampaknya dua-dua ahli jawatan kuasa tertutup tapi tidak ada apa-apa. Ini minta penjelasan. Tan Sri, saya ambil perhatian kerana di luar jawapan saya Tan Sri. Tadi Tan Sri dah bagi panduan. Penubuhan jawatan kuasa pengurusan warga asing di Sabah ini telah memberi impak yang positif dan beberapa tindakan-tindakan penguasaan diselaraskan juga telah diketengahkan di media masa untuk makluman umum. Yang Berhormat Putatan turut bertanya sama ada statistik pecahan kaum di negeri Sabah yang dikeluarkan pada tahun 1970 hingga 2010 di mana pendatang asing tanpa izin adalah 27.8%, iaitu 887,000 orang, dan lain bumi yang telah diberi kewarganegaraan adalah 20.54%, iaitu 640,994 orang adalah benar. Untuk makluman ahli yang berhormat, berdasarkan statistik Banci Penduduk Perumahan 2010, 27.8 adalah merujukkan kepada jumlah penduduk bukan warga negara Malaysia di Sabah pada tahun 2010. Dalam hal ini jumlah sebenar kategori tersebut adalah 867,190 orang dan bukannya 887,000 orang. Dan perlu ditekankan bahawa jumlah ini bukan hanya terdiri daripada pendatang asing tanpa izin.
sebaliknya turut merangkumi kategori penduduk bukan warga asing Malaysia, warga negara Malaysia yang meliputi penduduk tetap, penduduk tepat, ekspatriat, keluarga ekspatriat, pelawat, pelajar, pekerja asing dan lain-lain yang telah atau akan tinggal selama 6 bulan atau lebih di Malaysia pada tahun 2010. Bagi kategori yang kerja asing, bancian tersebut juga tidak membezakan pekerja asing yang atau pekerja asing tanpa izin, kerana semua maklumat yang dikutip semasa banci termasuk warga negara tidak dirujuk kepada sebarang dokumen rasmi. Selain itu, mengikut rekod Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, jumlah penganugerahan kewarganegaraan Malaysia kepada permohon yang mengemukakan permohonan warganegaraan Malaysia di negeri Sabah dari tahun 70 hingga 2010 hanyalah seramai 29,136 orang. Manakala bagi kategori bumi putera lain, ini masih lagi merujuk kepada kumpulan bumi putera bertaraf warga negara Malaysia yang tinggal di Sabah tapi dikira secara berkelompok antara etnik, termasuk di bawah kategori ini adalah Balabak, Molbok, Bisaya ataupun Bisaya, Bolongan, Idahan ataupun Idaan, Ilanun ataupun Ilanun, Iranun ataupun Ilanun, Kedayan ataupun Kedayan, Lundayuh, Lundaih, orang Sungai, Songgoi, Ronggus, Suluk, Tidung dan sebagainya. Perlu diambil maklum sebagai lagi bahawa semua maklumat yang dikutip semasa bancian 2010 termasuk kumpulan etnik yang berwarga negara adalah mengikut responden sendiri. Oleh yang demikian, maklumat yang tersebut adalah berdasarkan kepada jawapan responden sendiri dan tidak dirujuk kepada sebarang dokumen rasmi. Yang Berhormat Putatan, Yang Berhormat Limbang, Yang Berhormat Tuaran juga ingin mengetahui sama ada cadangan agar kerajaan mengeluarkan kad pengenalan khas untuk orang-orang Sabah dan menyimak semula pemegangan kad pengenalan melalui projek IC serta menarik balik semua kad pengenalan yang diperoleh secara haram oleh pendatang tanpa izin, iaitu parti. Untuk makluman ahli yang berhormat, berhubung dengan cadangan untuk pengeluaran semula kad pengenalan kepada semua penduduk Sabah, kerajaan mengambil maklum bahawa cadangan tersebut perlulah ditangani secara berhemah. Hal ini kena adalah menjadi tanggungjawab kerajaan juga untuk memastikan bahawa apa jua pelaksanaan cadangan tidak akan menggugat keselamatan, ketenteraman awam, kelangsungan dan kesejahteraan rakyat negeri Sabah. Pandangan ini juga mengambil kira ulasan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Pendatang Asing di Sabah yang menyebut bahawa cadangan seumpama yang pernah dikemukakan beberapa orang saksi sebelum ini tidak meneliti akibat-akibat dari segi perundangan dan perlembagaan yang mungkin timbul kepada cadangan berkenaan. Laporan tersebut turut menyentuh bahawa terdapat risiko seperti kerumitan daripada segi perundangan. Suruhanjaya Siasatan juga ada mengenengahkan pandangan bahawa terdapat di kalangan saksi-saksi yang memberi cadangan seumpamanya tidak dapat menyediakan butiran-butiran terperinci bagi mekanisme pelaksanaan cadangan tersebut. Walau bagaimanapun, selaras dengan tanggungjawab yang telah diberi kepada jawatankuasa ini, maka kerajaan terbuka untuk menerima cadangan baru untuk menyelesaikan isu warga negara asing, termasuk masalah kebanjiran pendatang asing tanpa izin di Sabah. Ini boleh dikemukakan melalui jawatankuasa teknikal pengurusan warga asing di Sabah. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kerajaan tidak menganugerah kewarganegaraan Malaysia kepada pendatang asing tanpa izin kerana mereka tidak mempunyai kelayakan untuk memohon pertimbangan kewarganegaraan Malaysia kerana keberadaan mereka di negara ini adalah secara tidak sah. Yang Berhormat Ipoh Barat pula bangkitkan isu kewarganegaraan 350,000 masyarakat India di negara ini yang masih tidak dapat diselesaikan.
adalah dimaklumkan bahawa kementerian ini tidak ada menerima sinarai 350,000 masyarakat India yang dikatakan masih mempunyai masalah kewarganegaraan. Berdasarkan program My Daftar yang telah dilaksanakan daripada 9 Februari 2011 hingga 26 Februari 2011, dapati hanya 9,529 orang India yang tampil mengemukakan permohonan dan permintaan nasihat berhubung dokumen pengenalan diri mereka. Dalam hal ini perlu diambil maklum bahawa kementerian tidak menghalang mana-mana individu yang memenuhi syarat yang termaktub dalam bahagian ketiga Perlembagaan Persekutuan untuk memohon kewarganegaraan Malaysia di mana pejabat cawangan pendaftaran yang berhampiran. Walau bagaimanapun, perlu dijelaskan bahawa penganugerahan kewarganegaraan Malaysia kepada warga asing merupakan anugerah tertinggi yang sangat bernilai kepada kerajaan persekutuan, tidak ditawar dan dianugerahkan dengan sewenang-wenangnya. Oleh itu, kerajaan akan membuat pertimbangan dan penelitian yang terperinci ke atas setiap permohonan, dan kewarganegaraan Malaysia hanya akan dianugerahkan kepada individu yang benar-benar layak. Dalam hal ini perlu dipahamkan bahawa bebanan bukti yang menunjukkan bahawa permohonan benar-benar layak untuk dianugerah kewarganegaraan Malaysia adalah menjadi tanggungjawab individu itu sendiri. Selain itu, bagi memudahkan masyarakat mengemukakan dokumen pengenalan diri, beberapa inisiatif telah diambil oleh Jabatan Pendaftaran Negara seperti berikut. Pertama, mengadakan program outreach yang mengikumi program My Daftar, program turun padang, program pendaftaran bergerak oleh unit khas bergerak Sabah dan Sarawak untuk memudahkan penduduk di kawasan pedalaman serta unit mobile Semenanjung Malaysia. Yang kedua, memukakan kaunter-kaunter ibu pejabat pendaftaran negeri-negeri cawangan Pusat Transformasi Bandar UTC, Pusat Transformasi Luar Bandar RTC di setiap negeri hari ini sehingga hari Isnin hingga Ahad. Yang ketiga, mengadakan hari bertemu pelanggan Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Pendaftaran Negara. Oleh itu, menggalakkan penyertaan semua ahli-ahli yang berhormat adalah dialu-alukan untuk memanjangkan maklumat begini kepada mereka yang berkenaan. Selain itu, mengenai dakwaan ahli yang berhormat daripada Ipoh Barat bahawa terdapat 350 masyarakat India yang menjadi stateless, sukacita kiranya yang berhormat dapat mengemukakan maklumat terperinci individu berkenaan bagi membolehkan kementerian ini mengambil tindakan selanjutnya. Terima kasih Tuan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya 350,000 itu angka itu dapat bukan saya ambil dari thin air. Itu adalah dari NGO di negara ini beberapa kali telah mengatakan ini adalah sebanyak 350,000 orang yang tidak mempunyai kad pengenalan biru atau warga negara, menjadi warga negara Malaysia. Asasnya Tan Sri, saya nak tanya, walaupun ada inisiatif yang dikatakan daftar baru, turun bawah dan sebagainya, tetapi bila mereka memohon, ada macam-macam kesusahan untuk mereka memperoleh kewarganegaraan. Di antaranya adalah mengambil sangat banyak lama. Saya ada satu kes di kawasan saya sendiri. Dia dilahirkan semasa pada tahun yang sama dengan saya. Dia ada red IC sampai sekarang dia tak dapat kewarganegaraan. Dan beberapa interview telah dijalankan, dia dinafikan. Dan anak-anak mereka pun, anak-anak dia pun telah berkahwin. Ini bukan satu kes luar spesifik, luar biasa, tapi on average. Tapi Tan Sri, kalau kita katakan kewarganegaraan tak perlu pergi jauh. Saya sendiri tidak ada kewarganegaraan masa-masa mendapat IC. I'm also affected by the system of UMNO. Bila saya dapat IC merah, selepas itu memohon kepada mendapat IC biru kewarganegaraan. Kalau saya, I went through the process. Nasib baik dalam estate saya ada kemudahan tertentu. Maka saya dapat IC biru, menjadi satu kewarganegaraan negara dan dapat menjadi ahli parlimen, berada di sini untuk bertanya soalan kepada seorang dari Sarawak. Ini semua kerana kejadian-kejadian yang luar biasa. Tetapi pada hakikatnya ramai di antara orang menghadapi masalah ini. Jadi khusus Yang Berhormat, we must be open hearted, must get down to the ground, menolong mereka dan mengatakan Yang Berhormat Menteri mengatakan bahawa kalau Ipoh Barat ada, tolong kemukakan.
Senang saya. Bagi kerajaan kepada kita boleh buat selesaikan. Itu hal dalam 100 hari. Ya, Tan Sri, mohon just jadi tambahan lagi satu. Ya Muhammad, kalau panjang ucapan saya... Tidak, saya sikit saja. Saya tambah sikit yang sebab ini yang memohon ini wakil negaraan dunia Sabah, I think yang paling banyak. Sebab yang papanya wakil negaraan, mama bukan. Jadi budak dia tidak boleh memohon dia punya wakil negaraan lah. Tetapi masalahnya kita yang budak itu berulang-ulang kali yang mohon tapi tidak lurus. Tapi sampai sekarang sudah 21 tahun kita pergi jumpa pegawai bilang, oh ini sudah tidak boleh mohon. Tapi kalau dia sebelum ini dia boleh mohon. Jadi bagaimana dia sudah mohon dari tahun 12 sampai sekarang mau 10 tahun sudah berapa kali reject. Tapi sekarang pegawai beri kita tahu kalau dia sebelum 21 tahun dia boleh pakai 15A. Dia bilang kenapa gitu, dia sudah 10 tahun memohon ulang-ulang kali ya, tidak kasih lulus, kasih reject. Tapi sekarang sudah sampai 21 tahun dia bilang boleh mohon, kenapa tidak awal? Jadi bagaimana harap Menteri memberi penjelasan ini. Tan Sri yang tua, sebenarnya penjelasan semuanya ada dalam Perlembagaan Malaysia. Jadi sistem, kalau pertama sama ada perkahwinan di antara suami isteri itu adalah telah dilaporkan kepada pendaftaran. Kalau tidak dilapor perkahwinan ini dan tidak ada di rekod Jabatan Pendaftaran Negara, maknanya perkahwinan itu kalau berlangsung di luar negara ataupun dengan orang asing, dia akan, anak itu lahir adalah mengikut ibu dia. Kalau lahir mengikut ibu dia, makna kalau ibu dia orang Indonesia, Indonesia lah anak itu. Kalau ibu dia Filipina, Filipina lah anak itu. Ini masalah yang banyak berlaku di Sabah, Tan Sri yang tua. Oleh kerana perkahwinan ini kadang-kadang tidak berdaftar. Dan walaupun undang-undang kita mengiktiraf perkahwinan adat sebagai di Sarawak dan juga di Sabah itu diiktiraf oleh perlembagaan dan perlembagaan persekutuan, tetapi pelaporan perkahwinan itu tidak dilaksana. Jadi dia mengikut garis panduan perlembagaan. Jadi inilah telah merumitkan. Jadi permohonan adalah berlainan kalau dia berlaku dalam kepada anak ini. Kalau dia melebihi umur, dia lagi satu di bawah perlembagaan, satu peraturan-peraturan yang lain. Dia punya SOP, tiap-tiap permohonan itu berlainan, Tan Sri, mengikut umur dan mengikut status kelahiran itu sendiri. Dan ini saya memahami kerumitan-kerumitan ini dihadapi oleh pihak masyarakat. Jadi yang berhormat kepada yang berhormat Ipoh Barat tadi, saya mudahkan, bukan saya kata oleh kerana permohonan ini pada yang berhormat Ipoh Barat boleh dilihat. Saya melihat contoh yang dibuat oleh banyak wakil-wakil rakyat yang telah menghantar permohonan kepada saya, yang saya minta jabatan kajikan semula sama ada permohonan ini telah ditolak ataupun belum ditolak, ataupun permohonan yang baru yang dihantarkan kepada saya beri arahan kepada pihak agensi tertentu untuk membuat screening mengikut prosedur-prosedur yang tertentu di bawah perlembagaan dan perundangan yang ada pada kita sekarang ini. Jadi saya mohon kerjasama dengan hormat. Jadi saya tak nak politik lah perkara ini. Kalau untuk memudahkan rakyat, biarlah kita mengenepikan soalan politik. Tan Sri Yang Tua. Jadi mengantarkan permohonan itu sama ada ke pejabat saya ataupun ke pejabat pusat khidmat saya, di pejabat saya di sini ataupun dihantarkan ke parlimen ini kepada saya. Jadi insya-Allah kalau ada kelemahan daripada sudut pengisian borang-borang itu, nanti pegawai saya boleh membantu Tan Sri Yang Tua. Timbalan Menteri minta penjelasan. Okay. Terima kasih yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Tadi Timbalan Menteri ada menyebut bahawa di bawah program My Daftar yang telah dilancarkan beberapa tahun yang lalu, didapati bahawa lebih kurang 9,000 orang dari kalangan masyarakat India telah tampil ke hadapan untuk membuat permohonan kewarganegaraan. Saya nak dapatkan maklumat tambahan berkaitan dengan perkara ini. Setakat ini, berapakah orang yang telah mendaftarkan di bawah My Daftar ini telah pun mendapat kewarganegaraan?
dan berapakah yang masih dalam proses? Minta penjelasan daripada Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Hormat. Sebenarnya Tan Sri, apa yang saya sebut tadi, 9,529 orang India tampil mengemukakan permohonan dan minta nasihat berhubung dokumen pengenalan diri. Bukan semuanya 9,000 itu adalah permohonan, Tan Sri. Ada yang bertanya, datang ke pejabat bertanya macam mana untuk memohon, dan ada juga bertanya dapat tidak saya menjadi warga negara dan sebagainya. Permohonan dan pertanyaan khidmat nasihat ini termasuk dalam ni, kena rekod kita menunjuk itu. Bukan semuanya telah memohon, Tan Sri. Tapi sebenarnya Yang Hormat, saya akan selalu, berapa yang sebenarnya telah Yang Hormat, sebenarnya semalam saya minta pegawai saya untuk memberi pecahan kepada jawapan 9,529 ini untuk diberi kepada saya. Saya telah menyangka, Yang Hormat, ada orang akan bertanya soalan ini nanti. Jadi insya-Allah saya akan maju kepada Yang Hormat jawapannya secara terperinci mengikut pecahan yang telah disebutkan tadi. Okey Yang Hormat, ada di sini. Sampai semalam saya minta, pagi kemarin. Permohonan sebanyak 6,527. Permohonan tidak lengkap 1,980. Permohonan lengkap 4,547, yang dilulus 4,177 dan ditolak 3,370 saja ditolak, Yang Hormat. Maksudnya sebahagian besar yang permohonan 6,527 itu ditolak. Yang lain tu dia bertanya kelewatan kelahiran, pindah manuat sijil lahir, anak-anak angkat, perkahwinan, kad pengenalan, dan termasuk ada orang yang berkahwin dua, Yang Hormat. Dia kahwin satu, lepas tu dia tak beranak, kena mandul atau sebagainya, dia cuba nak kahwin dengan perempuan lain. Bila dia dapat dengan kawan lain ni, beranak. Lepas tu dia nak minta anak ni supaya jadi anak dia. Tetapi khususnya dalam undang-undang kita, bukan agama Islam tak boleh berkahwin dua. Dia kahwin satu saja. Makna perkahwinan yang kedua itu adalah tidak sah. Dengan sendirinya anak, kalau dia kahwin dengan orang India jadi anak India, kalau dia kahwin dengan orang Cina jadi anak Cina. Yang Hormat, saya sebut anak Cina, anak India ni bukan orang Malaysia, Yang Hormat. Maknanya betul-betul orang Cina dan orang India. Jadi itulah masalah yang kita kadang-kadang dapat datang ke pejabat kita berjumpa. Jadi Yang Hormat, luas. Terima kasih Tan Sri Speaker. Dari segi undang-undang, kita hanya ada dua jenis citizenship atau warga negara. Satu by operation of law dan satu melalui permohonan. Jadi kalau by operation of law, memang perlembagaan persekutuan kita sudah jelas siapa berhak untuk mendapat kewarganegaraan. Tapi masalahnya ialah dari pengalaman kami didapati kerajaan lambat sangat, ataupun kes-kes yang memang mesti diberikan kewarganegaraan kerana budak itu memang orang Malaysia, duduk di Malaysia, tak ada lagi lain negara yang boleh mereka pergi. Permohonan mereka ditolak banyak kali. Terutamanya kes di tangan saya ada beberapa kes di mana orang India anak angkatkan oleh orang Cina kerana zaman dulu mereka tak melalui cara undang-undang pergi mahkamah, mereka masukkan terus nama ibu bapa Cina, dan apabila mereka sampai umur 12 tahun didapati kulit anak itu lebih hitam daripada ibu bapa. Sampai hari ini mereka tidak dapat menjadi warga negara dan tidak dapat juga status permanent resident ataupun red IC, tapi diberikan kad hijau. Mereka tak tahu apa nak buat dengan hidup mereka, apa kata their life. Jadi masalah ni mesti diselesaikan, padahal mereka memanglah anak orang India, orang Malaysia, tapi turut caranya dibuat tak secara formal melalui undang-undang. Kita mesti selesaikan kes-kes ini. Untuk faham, Tan Sri, saya berjumpa sendiri keluarga yang saya mikat yang disebut oleh Yang Berhormat Bruas. Saya tak payahlah sebut nama keluarga itu dan anak itu. Apabila keluarga ini, suami isteri ini pergi ke hospital 15 tahun yang lepas, Tan Sri, ini cerita benar berlaku. 15 tahun yang lepas
berjumpa dengan seorang kawan doktor. Keluarga ni keluarga Cina, dan ada anak tersadai di atas boyan yang tak ada tahu ibu bapa dia. Jadi doktor tu kata, kata dia, Lee, cuba you tengok anak cantik betul budak ni, sayang, ambillah, you tak ada anak. Jadi Lee keluarga ni pun ambillah anak tu, bawa kembali ke rumah dia hinggalah umur 14 tahun. 13 tahun umur anak tu memohon kad pengenalan, tapi anak tu diberi nama Lee Kim Shin umpamanya, minta maaf, nama tu nama vexatious ya. Dia nama anak Cina, tapi bila lahir nanti muka dia betul-betul macam anak orang India, kulit pun gelap sedikit daripada keluarga itu sendiri. Jadi pihak pendaftaran memang tidak boleh menerima hakikat, DNA pun berlainan, semua berlainan. Jadi dalam keadaan semikian ditolak 3 kali Tan Sri, hingga berjumpa keluarga tu, berjumpa dengan saya. Jadi saya nasihatkan keluarga tu pergi berjumpa dengan Pak Guam, angkatkan anak ini sebagai anak angkat, menerusi mahkamah supaya guardian ad litem dia dilantik daripada orang yang kementerian, bukan daripada ibu bapa dia. Yang Muhammad faham apa yang sebut tu. Dan lepas itu pengangkatan tu dah dibuat. Sekarang proses untuk mengangkat anak ini dah dilulus oleh mahkamah, dan hanya tinggal satu lagi kewarganegaraan dia masih diproses. InsyaAllah kita akan luluskan juga Tan Sri. Jadi Tan Sri memang prosesnya panjang, tapi kita mesti mengetahui macam mana dia dilaksanakan. Saya menerima hakikat bahawa kadang-kadang pegawai sendiri pun prosedur ini adalah di luar garis panduan yang ada di hadapan mereka. Jadi dalam keadaan semikian, Yang Hormat boleh menasihat keluarga-keluarga sedemikian ini untuk mendapatkan kewarganegaraan mereka. Jadi mengenai isu ini Tan Sri, kalau boleh saya sambung, memang budak yang dikatakan memohon untuk keluarga dan memohon untuk kewarganegaraan untuk anak ini sudah lebih 10 tahun mohon, tapi ditolak berkali-kali, hingga kan sekarang ibu bapa pun sudah meninggal dan budak ini sudah menjadi orang dewasa. Jadi inilah masalahnya sebenarnya, kenapakah pihak kerajaan berkali-kali menolak permohonan sedemikian, padahal kita tahu inilah budak yang dari kecil lagi membesar dengan keluarga ini, dan tidak memberikan apa-apa masalah kepada negara. Jadi kes yang saya sudah pun bangkitkan dalam parlimen sampai hari ini, dia tak tahu apa mana nak pergi. Ada harta ibu bapa yang hendak diberikan kepada beliau tidak boleh dari segi undang-undang terima, kerana dia tidak ada kewarganegaraan dan dia bukan orang kita kata permanent resident, tak tahu dia kata apa, bagaimana nak hidup lagi. Jadi saya nak satu penyelesaian kalau kes sedemikian. Tan Sri, oleh kerana Yang Berhormat mengetahui kes ini adalah kes spesifik, saya berharap Yang Berhormat bawa orang ni bersama jumpa saya. InsyaAllah saya boleh bagi nasihat macam mana untuk membantu. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, keluarga yang saya sebut tu masih dalam proses. Saya cukup yakin dalam masa 2-3 bulan dia punya surat kelulusan untuk menjadi warga negara Malaysia dan menjadi anak angkat kepada keluarga si Lee itu tadi akan dilaksanakan. Dan Tua sekejap, sikit saja minta Tan Sri pasal kewarganegaraan juga. Ya, pasal kewarganegaraan. Terima kasih Tan Sri Speaker, dan terima kasih Timbalan Menteri mengenai proses untuk mendapat kewarganegaraan dan dokumen sebagainya. Saya agak bila Timbalan Menteri sendiri kata bila berjumpa Timbalan Menteri barulah nampak jalan apa yang nak buat. Kebanyakan mereka yang minta ni tak tahu what are the steps to be taken. Tidakkah ada satu khidmat nasihat bagi mereka, sincerely trying to help them, Timbalan Menteri, untuk membantu mereka untuk mendapatnya. Setiap kali kita dengar kekecewaan ini, kami bila pergi kepada Jabatan Immigration, kepada Jabatan Pendaftaran Negara, mungkin tidak ada orang yang boleh menunjukkan jalan, what to do, what next, and berapa peratus dia nak kemungkinan untuk mereka mendapat ini, ataupun whatever you do, there's no way you can become warga negara. Macam mana? Yang Hormat Tan Sri, saya menerima baik cadangan Yang Hormat. Saya akan nasihatkan pegawai pendaftaran saya untuk mengetahui mekanisme yang saya sebutkan tadi. Ada satu kisah Tan Sri yang saya sebut tu betul, kisah betul berlaku. Keluarga mandul 12 tahun kahwin tak ada anak. Jadi si
Suami bertanya dengan isteri, boleh tak saya kahwin dua? Isteri kata kalau dia tak dapat anak bolehlah kahwin dua. Tetapi dia tak sedar undang-undang menghalangkan dia kahwin dua oleh kerana bukan orang Islam. Jadi dia berkahwin lagi dengan China Doll dan dapat seorang anak. Dapat seorang anak, lepas tu nak daftar atas nama dia tak didapati oleh kerana perkahwinan yang kedua itu adalah tidak sah daripada sudut undang-undang Malaysia. Jadi dengan sendiri anak itu adalah mengikut ibu dia pada perlembagaan kita sebagai anak orang Cina, negara Cina. Jadi dengan sendiri tak dapat. Jadi saya nasihatkan dia, balik you dengan you ke rumah dan beri nasihat ini, dengarkan. You dengan isteri you minta angkat anak ini, anak you dengan China Doll ni angkatkan. Kalau disetujui tiga pihak, iaitu isteri yang nombor 2 bersetuju anak ni diangkat oleh suami ini bersama dengan isteri nombor 1, dan selepas itu baru kewarganegaraan boleh kita bincangkan. Tapi malang Tan Sri yang isteri nombor 2 itu bawa anak tu balik ke negeri China, dia kata dia dah sayang dah, tak jadi nak bagi, jadi tak dapat lah. Jadi kita bagi nasihat, sometimes Yang Berhormat, we have to walk the extra mile and do the extra hours to give nasihat kepada masyarakat supaya mendapatkan perkara yang terbaik untuk masyarakat. InsyaAllah saya terima nasihat Kota Raja. Tan Sri Yang Tua, biasa satu perkara yang penting lagi Tan Sri, Yang Berhormat Seputih yang berada dalam Dewan sekarang bertanya apakah status pelaksanaan berkaitan dengan pengumuman dibuat Yang Berhormat Timbalan Menteri Dalam Negeri pada 8 April 2015 berhubung penubuhan agensi di bawah mampu untuk menguruskan pembaharuan permit kerja asing demi memecahkan monopoli MyEG Servis Berhad. Jadi untuk makluman Yang Berhormat, saya ada petikan Tan Sri, itu gambar saya, handsome juga nampak. Wan Junaidi berkata sistem NERS dan MyEG adalah dua sistem yang berbeza. Gambar file. Kuala Lumpur, kerajaan sedang mengkaji alternatif baru bagi menggantikan MyEG untuk proses pembaharuan permit kerja asing bagi mengelak berlakunya monopoli. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Wan Junaidi, Tengku Jaafar berkata syarikat baru adalah di bawah unit pembangunan pentadbiran perancangan pengurusan mampu. Oleh itu kerajaan sekarang sedang meneliti atau alternatif kepada MyEG. Ini di bawah mampu dan oleh kerajaan. Jadi ini masih dalam peringkat kajian. Jawapan yang terkini Yang Berhormat, kajian ini masih diteruskan untuk melihat macam mana boleh mampu melaksanakan satu lagi sistem yang boleh sebagai alternatif ataupun bersama dengan MyEG. Jadi kajian ini belum siap dan pada masa sekarang ini MyEG masih diguna pakai sebagai yang terbaik, dan kita tidak boleh mengelak Tan Sri Yang Di-Pertua menggunakan sistem teknologi yang canggih ini kerana memang telah diramalkan 30 tahun yang lepas. Pada satu ketika nanti semua sistem-sistem fizikal yang dilaksanakan oleh manusia ini akan digantikan dengan sistem-sistem alternatif teknologi canggih masa hadapan. Ini Jack Welch cakap tahun 1985 dahulu, dan sekali menjadi satu realiti sekarang. Yang Berhormat Seputih, sila. Terima kasih Tan Sri, dan juga terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri yang memang ikut ucapan saya. Sebenarnya isu yang dipertikaikan oleh ramai ialah selama ni kita ada agensi pekerja, agensi yang menguruskan semua permit pekerja, yang tolong orang uruskan semua ini. Sekarang mereka semua ni hilang kerja, dan tiba-tiba kerajaan bagi outsource, menswastakan perkhidmatan yang sepatutnya dilakukan oleh immigration kepada satu syarikat monopoli. Jadi orang nak tahu kenapa kan monopoli ini diberikan kepada MyEG. Dan juga Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya ada juga sebut beberapa kes yang mana mereka dapati yang MyEG ini, yang delivery system ni lebih teruk daripada immigration, dan juga ia mengakibatkan pihak majikan kena bayar denda kepada pihak polis, yang kerana yang mereka sudah hantar kepada MyEG sudah 1 bulan masih belum dapat lagi. Bila hari itu, bila saya pergi melawat ke immigration di Putrajaya, ada salah seorang
pemilik agensi pekerjaan. Dia kata dulu kalau nak membaharui permohonan permit untuk maid untuk bekerja rumah, setengah hari sudah cukup. Sekarang 1 minggu pun belum dapat balik permit lagi, kerana MyEG perlu buat semua kerja yang agensi pekerja asing ini buat. Jadi soalan saya adalah, kenapakah kita outsource immigration service kepada satu syarikat dan dijadikan sebagai monopoli? Tan Sri, sebenarnya Yang Berhormat Putih menyoal jawapan yang masih belum saya baca, sebab itu permulaan menjawab Yang Berhormat Putih tadi. Untuk maklumat ahli yang berhormat, dalam pelaksanaan MyEG ini, kerajaan telah mengambil kira semua pandangan dan maklum balas yang diterima daripada pelbagai pihak, terutamanya golongan majikan, para pekerja dan orang awam, dalam memastikan satu kaedah terbaik dikenal pasti memelihara kepentingan semua pihak. Setelah penelitian dan pertimbangan dibuat, kerajaan telah bersetuju agar kadar perkhidmatan yang dikenakan untuk perkhidmatan berkaitan tidak perlu dibayar oleh majikan dan dilaksanakan secara menyeluruh bermula 2 Mei 2015. Pelaksanaan penyeragaman pembaharuan PAS lawatan kerja PLKS untuk semua sektor pekerja asing menerusi perkhidmatan atas talian ataupun MyEG secara dasarnya adalah untuk menangani isu penyelewengan dan persepsi negatif terhadap Jabatan Immigration, meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan dan pengurangan kesesakan di pejabat-pejabat immigration dalam pelaksanaan sistem MyEG. Kuasa pertimbangkan dan meluluskan adalah di bawah kuasa tanggungjawab Jabatan Immigration sendiri sepenuhnya. MyEG hanya bertindak sebagai perkhidmatan frontline untuk memudahkan urusan dengan orang awam. Pelaksanaan ini diharapkan dapat membuktikan keupayaan untuk meningkatkan kemudahan dan nilai tambah kepada pengguna dan pihak pekerja. Pihak kementerian sentiasa perhatian dan penguasaan pekerja asing dan akan memastikan penambah secara berterusan. Walau bagaimanapun, kerajaan turut sedang meneliti apa yang disebutkan tadi, meneliti beberapa cadangan daripada beberapa syarikat untuk memberikan perkhidmatan seumpamanya yang disediakan oleh MyEG. Penilaian terhadap cadangan-cadangan ini sedang dibuat berdasarkan aspek teknikal, keperluan keselamatan dan keupayaan syarikat serta perlu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Yang Berhormat Putih juga bertanya, mengapa kerajaan tidak melaksanakan pengumuman yang dibuat oleh Datuk YB Yang Berhormat Dr. Wee Ka Siong, Menteri Jabatan Perdana Berhubung, pembukaan counter immigration untuk pembaharuan permit kerja asing dan penyerapan RM30 pemprosesan dikenakan oleh MyEG. Untuk makluman ahli yang berhormat, counter immigration masih dibuka untuk memproses pembaharuan permit lawatan kerja sementara yang bermasalah, manakala bagi pembaharuan PLK yang tidak mempunyai masalah, kerajaan telah memutuskan supaya ianya di-counter secara online melalui syarikat yang dilantik. Berhubung dengan pertanyaan yang berhormat berkaitan dengan prosedur pembayaran balik amuan kutipan hasil daripada pembaharuan permit kerja asing sebanyak 3.15 bilion daripada MyEG kepada pihak kerajaan, kutipan hasil tersebut dirimitkan terus secara talian online. Yang Berhormat Putih turut bertanya, mengapakah kerajaan menyerahkan perkhidmatan yang mendatangkan pendapat sebanyak 73.6 juta setahun kepada sebuah syarikat iaitu MyEG Service Berhad dan tidak dilakukan sendiri oleh pegawai immigration. Untuk makluman ahli yang berhormat, pelaksanaan penyeragaman pembaharuan PAS lawatan kerja sementara PLKS untuk semua sektor kerja asing menerusi perkhidmatan atas talian oleh MyEG secara dasarnya adalah untuk menangani isu penyelewengan dan persepsi negatif terhadap Jabatan Immigration Malaysia, meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan dan mengurangkan kesesakan di pejabat immigration. Dalam pelaksanaan sistem MyEG, kuasa pertimbangan dan meluluskan adalah di bawah kuasa tanggungjawab JIM sepenuhnya. MyEG hanya bertindak sebagai perkhidmatan frontline untuk memudahkan urusan dengan orang awam. YB Putih juga bertanya berhubung dengan dokumen majikan pekerja yang asing merupakan dokumen sulit, sama ada kaki tangan MyEG
dilatih untuk menjalankan urusan tersebut serta mengikut standard operating procedure Jabatan Imigran dari segi pemrosesan PLK pekerja asing. Berkaitan dengan untuk makluman ahli yang berhormat, maklumat majikan hanya boleh diguna bagi tujuan pembaharuan PLK saja. Setiap pegawai MyEG yang berurusan dengan Jabatan Imigresen Malaysia wajib melepasi tapisan keselamatan oleh pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Malaysia. Pengeluaran PLKS melalui permohonan secara online adalah tertakluk kepada SOP dan syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Manakala setiap kaki tangan MyEG yang mengurus pembaharuan PLK hendaklah lulus tapisan keselamatan daripada Jabatan Ketua Pegawai Keselamatan Kerjaan Malaysia dan perlu melalui SOP yang ketat. Jabatan Imigresen Malaysia tidak akan berkompromi terhadap penyelewengan kuasa dan korupsi oleh pekerja MyEG. Selain itu, terikat dengan Integrity Pact sebagaimana yang digariskan oleh Kementerian Keuangan bagi setiap perolehan kerjaan. Maka tuduhan yang berwarna putih mengenai sama ada kerajaan membenarkan penyelewengan kuasa korupsi berlaku melalui pekerja MyEG adalah tidak benar. Yang berhormat seputih bertanya mengapa MyEG dibenar untuk mengeluarkan special pass sedangkan mengikut Akta Immigration hanya pegawai immigration saja dibenarkan mengeluar special pass kepada pekerja asing adalah peruntukan undang-undang yang digunakan pakai oleh MyEG. Sekali lagi tuduhan yang hormat tidak benar. MyEG tidak pernah dibenarkan kebenaran untuk mengeluarkan special pass. Pengeluaran special pass hanya boleh dibuat di kaunter immigration Malaysia. Sebenarnya Tan Sri, saya sendiri pergi ke kaunter immigration tengah hari kemarin untuk melihat sendiri bahawa memang perlu borang itu disign oleh pegawai immigration dan diproses oleh pegawai immigration sendiri, Tan Sri. Berkaitan isu tambahan RM100 sebagai fee special pass oleh MyEG kepada sebuah kilang di Johor Bahru, special pass tersebut hanya dikeluar bagi kes PLKS yang telah tamat tempoh. YB Seputih juga membangkitkan kes Construction Labour Exchange Berhad Club yang terpaksa membayar compound atas obasti bagi pekerja mereka kepada Jabatan Immigration demi mendapat permit baru. Juga CLP menghadap masalah pemulangan fee kepada MyEG. Untuk makluman ahli yang berhormat, terdapat permohonan terhadap CLP yang dikembalikan kerana terdapati mempunyai senarai hitam dengan Jabatan Immigration Malaysia. MyEG hanya memproses permohonan lanjut yang tidak bermasalah bagi mengelakkan overstay majikan sentiasa dijangka supaya tidak memperbaharui PLK di saat-saat akhir. YB Seputih membangkit juga MyEG mengajuk motorboys sebagai pengantar permit pekerja asing kepada pihak majikan. Sama ada motorboy ini akan menjadi pengeluar permit pekerja persu kepada parti ataupun overstay di Malaysia. Ini kita nafikan Tan Sri, jam dah pukul 1 sebagaimana yang saya janji tadi. Tan Sri, supaya semua jawapan-jawapan yang berikutnya kita hantar secara bertulis. Sebenarnya apa dikatakan motorboy itu adalah bukan, iaitu customer service officer bagi pihak MyEG dan menerusi semua proses-proses keselamatan kita laksanakan kepada tiap-tiap apa dikatakan yang Muhammad motorboy itu sebenarnya customer service officer pihak MyEG. Tan Sri, terima kasih, dan yang tidak dijawab itu saya hantar secara bertulis. Terima kasih Tan Sri. Ahli yang berhormat, mesyuarat kita tangguhkan sehingga jam 2.30 petang nanti. Terima kasih.